Assalamualaikum warahmatullahi. Malam ni minta maaf lah, Ana pun terlewat daripada solat lah tadi, insyaAllah. Mungkin 9.20 kita akan start lah. Okey, tapi sebelum tu, malam ni Ana nak sebut sikit lah tentang mungkin esok Ana pun akan ada ni lah, imtihan insyaAllah. InsyaAllah malam ni Ana pun akan kurangkan sikit lah ataupun macam masa pun takkan guna banyak lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kita punya ilmu dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, insya-Allah hari ini kita akan masuk sedikit tentang qasar. Mungkin masa sebelum ni sesi balaghah minggu lepas kita masuk bahagian qasar lagi, kita tak habis lagi. Cuma kita akan target insya-Allah kita akan masuk pada ijaz. Baik, ijaz. Sebelum kita masuk ijaz, anda nak habiskan dululah qasar. Okey, jadi anda nak share screen lah apa yang anda buat lah. Okey, jadi ni apa yang sekejap ya. Okey. Minggu lepas kita dah ajar, kita dah belajar lah tentang sampai mawaqi' qasar. Mawaqi' qasar ni kedudukan qasar. Tapi insya-Allah kita dah habiskan sampai yang kelima ni bainal hal wa sahibuha. Iaitu yang kelima, selepas tu kita insya-Allah akan masuk bahagian qasar idafi. Baik, sebelum anda masuk dalam qasar idafi, anda nak terangkan sikitlah. Mungkin ada dalam kalangan antum macam tak ingatkan apa ni qasar idafi kan. Qasar idafi dan qasar hakiki ni anda terangkan sikitlah. Qasar hakiki ni dan qasar idafi ni dia terletak bawah satu bahagian. Kalau aqsam qasar tu, aqsam qasar yang paling atas ni, macam antum nampak ni, dia terbahagi kepada dua, iaitu qasar bi'intibar tarfaihi dengan qasar bi'intibar ghardul mutakallim. Tapi kalau kita belajar, yang setakat yang kita baru belajar minggu lepas tu, kita dah belajar qasar hakiki. Qasar hakiki ni kita dah belajar qasar hakiki tahqiqi dengan qasar hakiki iddi'ai. Baik. Tapi kita belum masuk lagi bahagian qasar idafi. Jadi insya-Allah kita akan masuk dalam qasar idafi lah dan kita akan habiskan pada hari ini insya-Allah. Baik. Untuk pengetahuan antum, qasar idafi ni biar anda baca dulu kot. Wa an yakhtassa al-maqsur bil maqsur alaih. Ya ini salah lah, dia salah tulis. An yakhtassa al-maqsur bil maqsur alaih bil maqsur alaih binisbah ila syai'in akhar muayyan la jami'u ma'adah. Maksud dia qasar idafi ni adalah kita nak mengkhususkan maksur dengan maksur alaih dengan terdapat nisbah kepada sesuatu yang lain. Maksudnya dia bezalah dengan qasar hakiki. Kalau antum ingat apa yang anda ajar hari tu, qasar hakiki ni kita nak menunjukkan, qasar tu menunjukkan dia benar-benar hakiki. Tak ada yang boleh ganti selain daripada perkara yang hakiki tu lah, yang benar tu lah. Tapi kalau untuk qasar idafi, dia ada nisbah kepada yang lain. Maksudnya, kalau contoh anda bagi tahu Muhammadun, contohnya kalau Muhammad tu pelajar, boleh jadi Muhammad tu guru. Jadi dia boleh berubah, nisbah dia berubah. Jadi inilah maksud qasar idafi. Tapi kalau qasar hakiki, kita nak katakan Allah tu Tuhan, kita tak boleh bercanggah lah, kita tak boleh tukar Allah tu dengan, kalau contoh Tuhan tak boleh sebut dia bukan Tuhan. Jadi itu salah lah dalam konsep dia punya, macam kalau kita kata ketuhanan. Kalau Tuhan mestilah hamba. Kalau Tuhan lawan dia hamba. Jadi kita sebut Allah tu adalah Tuhan. Allah bukan hamba. Jadi dia tak boleh nisbahkan kepada hamba. Sebab tu dia panggil qasar hakiki. Tapi kalau qasar idafi, kalau antum nak tahu dia macam mana sebutlah. Qasar idafi ni dia boleh nisbah kepada lain. Kalau contoh Muhammad tu seorang penyair, boleh jadi kita tukar penyair itu kepada guru, boleh jadi kita tukar kepada seorang pemimpin, boleh jadi kita tukar kepada seorang penuntut ilmu dan sebagainya.
Jadi anda terangkan sikit, qasar idhafi ni dia mengkhususkan maksud dengan maksud alaih dengan adanya ataupun terdapat nisbah kepada sesuatu yang lain yang tertentu, tapi bukan untuk menunjukkan ia tiada nisbah. Maksudnya dia mesti ada nisbah, mesti ada sandaran. Kalau contoh Muhammad tu dia mesti ada nisbah lah. Dia tidak boleh kata kita tak contoh Muhammad ni dia tak ada, macam kita tak ada sandaran. Kita nak gelarkan Muhammad sebagai apa? Dia tak ada. Dia mesti ada. Muhammad tu dia mesti dia mesti ada sandaran kita nak sebut kepada Muhammad contohnya. Contohnya anda sebut Ali. Bila kita sebut tentang Ali, maka kita nak mengkosorkan, kita guna torik kosor yang kita belajar hari itu. Contohnya kita guna ma dengan illa. Ma aliyun illa, contohnya ma aliyun illa, lepas illa tu dia mesti ada nisbah. Mesti ada nisbah pada Ali. Dia tak boleh tergantung. Dia tak boleh sebut ma aliyun illa, tak ada dah. Dia tak sebut. Tapi dia mesti letak. Dia mesti sebut. Kalau kita sebut qasar idhafi ni dia mesti letak ma aliyun illa syairun contoh, ataupun ma aliyun illa muallimun dan sebagainya. Jadi dia mesti ada nisbah. Mesti ada nisbah antara Ali dan juga contohnya syair, ataupun kita tukar syair kepada muallim, kita tukar kepada talibul ilm, kita tukar kepada Umar, Amir, pemimpin dan sebagainya. Baik, kita masuk pula kepada qasar idhafi. Dalam qasar idhafi ni dia ada pecahan juga. Dalam qasar idhafi ni dia ada 3 pecahan. 3 pecahan dia apa? Yang pertama ifrad, yang kedua ta'yin, yang kedua qalab, yang ketiga ta'yin. Baik, kita masuk dia punya pecahan lah. Jadi qasar idhafi ni pecahan yang pertama adalah qasar ifrad. Qasar ifrad ni dia dalam bahasa Melayunya senang nak faham, qasar tunggal lah. Dia qasar tunggal. Tunggal. Maksud tunggal ni dia hanya maksudnya dia punya dari segi akas dia hanya itu saja kita guna. Torik qasar dia itu saja kita guna akas. Dia tak boleh tambah-tambah. Okey, contoh kalau kita nak faham lebih lanjut kena tahu makna dia lah. Baik, makna untuk qasar ifrad adalah huwa takhsis amar bil amar duna akhar wa yukhatibu bihi may ya'taqidu syarka. Maksud dia apa? Adalah qasar ifrad, maksud dia mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang lain tanpa wujud perkara kedua yang lain dan diucapkan dengannya apa yang diyakini sekutunya. Okey, qasar idhafi, qasar ifrad ni dia macam qasar hakiki. Dia macam qasar hakiki. Sebenarnya kalau nak katakan qasar ifrad ni dia macam qasar hakiki, cuma kita nak sebutkan dia khususkan tanpa perkara lain. Contoh dia boleh jadi dia macam hakiki, tahqiqi dengan idai dah. Contoh yang pertama ni innamallah ilahun wahidun. Innamallaha ilahun wahidun. Itu kalau kita tak boleh nak ni lah. Sekejap ya. Okey. Jadi ibarat kalau Allah Ta'ala ni, firman Allah ni innamallah ilahun wahidun, dia nak sebutkan ibarah ni, jumlah ayat ni dia menolak iktikad bahawa Allah, dia menolak keyakinan bahawa Allah tu ada selain daripada wujud 2 ataupun ada 3, ada 4 dan sebagainya. Maksudnya kalau kita nak faham qasar ifrad ni dia macam qasar hakiki. Dia macam qasar hakiki sebab kita kata kita nak memuktamadkan. Maksud dia adalah kita nak muktamadkan bahawa apa yang disebutkan qasar tu dia adalah yang itu. Dia maksudnya kita muktamadkan, dia tak ada yang selain. Kalau kita sebut Allah itu satu, maka kita tak boleh sebut Allah tu 2, Allah tu 3, Allah tu 4 dan sebagainya. Jadi dia nak menolak lah maksudnya. Jadi contoh lain untuk senang faham, la syairun illa syauqi. La syairun illa syauqi ni dia sama macam qasar hakiki iddiai, qasar dakwaan, qasar hakiki dakwaan. Sebab apa? Sebab kalau antum belajar dalam adab nusus, Syauqi ni dia seorang penyair dah. Dia seorang penyair. Jadi nak maksudkan Syauqi ni adalah penyair. Jadi bila dia maksudnya kita nak muktamadkan bahawa Syauqi tu adalah syair. Syairun. Dia bukan Syauqi tu nasirun.
dia tidak boleh. Ataupun kita tukar-tukar masyauki ila syairun. Dia qasar ifrad ni memang kalau kita nak faham, dia memang samalah. Dia sebenarnya qasar ifrad ni dengan qasar hakiki istilah dia sama je. Istilah dia samalah maksudnya. Cuma kita nak sebutkan ifrad dalam qasar idhafi ni adalah kita nak muktamadkan. Maksudnya kita nak menetapkan bahawa dia kita kena percaya dengan benda tu. Dia tak ada amar yang kedua, tak ada amar yang kedua. Sebab ta'rif dia sebut tahsis amar bi amar. Duna amar akhar. Tanpa amar yang kedua ni selain daripada amar kedua ni. Contoh ilahun wahidun. Tak boleh tukar ilahun wahidun. Dia tak ada duna akhar. Wa yukhatibu bihi ma ya'taqidu syarka. Dia mesti kita kena percaya dengan benda tu dan disepakatilah. Baik, itu untuk qasar ifrad. Baik. Yang kedua, daripada qasar idhafi ni, kita ada qasar qalab. Antara pecahan dia adalah qasar qalab. Qasar qalab ni maksudnya qasar berbolak-balik. Qasar ni dia senang sikit nak faham. Sebab qasar ni maksudnya berbolak-balik ni dia boleh bertukar torof, kedudukan torof antara maksur dengan maksur alaih. Boleh tukar maksur alaih di depan, maksud boleh di belakang. Baik, kita nak faham maksud dia. Nak faham maksud dia adalah huwa takhsis amar bi amar makan akhar wa yukhatibu bihi ma ya'taqidu aksil hukum allazi asbatahu al-mutakallim. Maksud dalam bahasa Melayu dia adalah kita nak mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu pada kedudukan yang lain dan diucapkan dengannya kepada sesiapa yang meyakini akasnya adalah hukum yang ditetapkan. Jadi kalau anda buat terjemahan ni memang agak mungkin tak faham lah. Tapi kalau anda terangkan apa itu qasar qalab, insya-Allah antum boleh faham lah. Senang saja. Baik, akas hukum yang ada dalam ta'rif ni maksud dia adalah maksur tambah maksud alaih lah. Maksud dengan maksud alaih ni kita sebutkan adalah akas ataupun taraf. Baik, senang faham qasar qalab ni kita tengok pada contoh. Contoh dia masafara ila Muhammadun. Tidaklah bermusafir kecuali Muhammad. Tidaklah bermusafir kecuali Muhammad. Tapi safara dengan Muhammadun ni kita tukar kedudukan. Kita tukar safara ni letak di belakang, Muhammad letak di depan. Jadi safara ni maksud alaih, dia maksud dia tiba-tiba tukar jadi maksud alaih. Muhammad dia daripada maksud alaih tiba-tiba ditukar jadi maksud. Jadi dia akan berbolak lah, dia akan bertukar. Daripada masafara ila Muhammadun, kita tukar tempat, dia akan jadi ma Muhammadun illa musafirun. Tidaklah Muhammad kecuali seorang musafir. Kalau ayat asalnya masafara ila Muhammadun, tidaklah bermusafir kecuali Muhammad. Tapi tukar kedudukan. Musafir dengan Muhammad, tukar kedudukan, dia jadi tidaklah Muhammad kecuali seorang musafir. Jadi ibarat jumlah ni, ayat ni dia boleh tukar tempat, dia boleh tukar kedudukan akas hukum, boleh tukar maksur dengan maksur alaih, boleh tukar kedudukan, itu saja. Kemudian kita masuk kepada bahagian yang ketiga dalam qasar idhafi. Qasar idhafi ni yang ketiga adalah qasar ta'yin. Qasar ta'yin ni maksudnya qasar penentuan, qasar yang kita nak menentukan. Kita memang maksud qasar tu adalah untuk menentukan. Menentukan ni kita kena faham lah maksud ta'rif dia. Baik, ta'rif ni adalah huwa takhsis amar bi amar duna akhar wa yukhatibu bihi al-mutaraddid baina syai'ain. Maksud dia adalah mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu yang mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu tanpa ada selainnya. Dia macam qasar ifrad. Tapi kita nak tambah sikit wa yukhatibu bihi al-mutaraddid baina syai'ain, dan diucapkan antaranya diucapkan dengannya perbandingan antara dua perkara lain. Maksudnya tujuan qasar ta'yin ni adalah kita nak bandingkan. Kita nak bandingkan amar yang kedua. Amar yang kedua ni maksud alaih lah dengan perkara yang lain. Maksud alaih ni kita bandingkan dengan benda yang lain. Contoh dia, kita tengok pada contoh dia. Al-baru di syairun la nasirun. Yang dalam ni dia tak tarik qasar dia huruf ataf billah, ataf dengan huruf la.
Ini dia punya tarik qasar. Kena ingatlah. Tarik qasar dia, la ni dia akan jadi qasar ta'yin. Baik. Bahasa Melayunya adalah Al-Barudi adalah seorang penyair. Bukan seorang tukang prosa ataupun sastera lah. Dia bukan seorang tukang sastera. Okey. Jadi kalau antum nak faham, ayat ni kita letakkan Al-Barudi syairun. Syairun ni khabar. Dia khabar dan dia maksur alaih dalam ibarah ni syairun adalah khabar, adalah maksur alaih. Dan kita nak bandingkan dengan perkara yang lain. La nasirun. Al-Barudi syairun la nasirun. Al-Barudi syairun la nasirun. Maksudnya dia bandingkan syair itu dengan la nasirun. Maksudnya kita nak menentukan betul-betul bahawa Al-Barudi itu adalah seorang penyair. Dia bukan seorang tukang sastera contoh. Jadi ibarat la nasirun, dia telah menetapkan bahawa Al-Barudi hanya seorang penyair sahaja. Dan dia menafikan, dia nak tolak bahawa beliau ni adalah seorang penggiat prosa atau sastera lah. Dia maksudnya ibarah ni dia letak la tambah amar lain lah, perkara yang lain. Nasirun ni kita nak bandingkan, bukan syair. Jadi itu untuk qasar ta'yin. Setakat ni antum ada apa-apa yang tak faham ke? Mungkin ada laju sangat ke? Mungkin tak faham daripada qasar hakiki ke pun, insya-Allah kita akan tolonglah. Kalau tak ada, Ana akan cubalah. Qasar tu maksud apa? Okey, ni mesti tak pernah masuk lagi ni daripada sesi awal. Okey. Qasar ni maksud dia kalau siapa nama dia? Okey, Sabrina sebut qasar tu apa kan? Kalau Sabrina nak tahu, qasar tu lugah dia al-habsu. Al-habsu ni menahan. Dari segi lugah dia adalah al-habsu, menahan. Istilah dia takhsis syai' bi syai' bitariki makhsusin, mengkhususkan sesuatu dengan cara yang khusus. Itu dari segi istilah lah. Memang kita kena tahulah, mengkhususkan sesuatu dengan cara yang khusus tertentu. Tapi kalau macam Sabrina nak tahu lagi, insya-Allah boleh tengok pada video yang sebelum ni lah. Mungkin anda nak takkan cakap panjang kot. Mungkin Sabrina ataupun sesiapa yang baru masuk, kita akan bagi link balik. InsyaAllah kalau minta, kita akan bagilah untuk rujukan. InsyaAllah. Kalau yang ni, Ana dah terangkanlah sikit banyaklah sebelum ni. Jadi kita masuk pula kepada turuk qasar. Turuk qasar maksud dia jalan-jalan cara untuk kenal pasti qasar. Wa mauqi' al-maqsur alaih, dan kedudukan maksur alaih. Kalau kita faham maksur, dia mesti ada maksur alaih. Maksur di depan, maksur alaih di belakang. Jadi maksur alaih ni di belakang lah. Kita nak tahu kedudukan dia kat mana. Jadi yang pertama sekali kita nak tahu turuk qasar. Turuk qasar ni cara untuk kenal pasti qasar. Jadi turuk qasar ni antara yang pertama ni adalah an-nafi wal istisna. An-nafi wal istisna ni, an-nafi ni kita faham, an-nafi ni adawatun nafi. Macam kita belajar dalam nahwu sharaf lah, adawatun nafi ni dia ada ma, dia ada la, ada in, ada lan, dia ada la pun ada, insya-Allah. Jadi an-nafi ni macam antum tahulah, dia adawatun nafi. Dia huruf-huruf tu lah. Jadi kemudian dia ada juga an-nafi ni dia letakkan yadullu ala makna an-nafi. Ada yang huruf yang menunjukkan seolah-olah nafi. Contoh dia hal, lagi min, man, hal dengan man, hal dan man. Itu pun an-nafi lah. An-nafi termasuk dalam an-nafi. Tapi dalam balaghah lah. Kita sebut dalam balaghah lah. Okey. Istisna pula adalah pengecualian lah. Pengecualian ni kita tahu ada illa, ada ghaira, ada ma'ada, masiwa dan sebagainya. Contoh dia ana ambil satu ni lah kot.
Contoh dia tengok dalam kotak ni yang ana dah highlight dan buat kurungan lah. Wama min ilahin illallah. Wama min ilahin illallah. Dan tidaklah daripada Tuhan kecuali Allah. Jadi ma tu, ma yang antum nampak ni, ini adalah an-nafi. An-nafi, ingat dia. An-nafi ni mesti ada ma, ada la, ada in, ada lan. Kalau itu untuk ma lah, ma ni an-nafi. Torik yang kedua dia ada adalah illa. Illa ni istithna. Itu sajalah untuk torik kosor pertama. Sebenarnya banyak lagi yang anda boleh sebut, tapi mungkin antum pun nak terangkan juga. Kalau tak perlu, rasanya tak perlu kot. Sebab mungkin dia sama je, kita beritahu je kalau ada la dan illa. Contoh yang kedua ni, la ilaha illallah. La turuk pertama, illa turuk kedua. La ni an-nafi, illa ni istithna. Kalau yang ni in, kita ada jumpa wa in min syai'in illa indana. In ni an-nafi, illa ni istithna. Jadi ni adalah torik qasar. Yang ketiga ni lan dengan illa, lan tamassanan naru illa ayyaman. Lan ni an-nafi, illa ni istithna. Yang keempat ni lam dan illa. Lam tuskan min ba'dihim illa qalila. Lam an-nafi, illa istithna. Baik, kita teruskan kepada yang kedua. Kita teruskan kepada turuk qasar yang kedua, iaitu dua kalimah. Dua kalimah iaitu innama dan annama. Dan dia sama ada innama ataupun annama. Innama dan annama ataupun annama. Contoh dia kita boleh nampaklah dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Jadi innama, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dalam kalangan hamba-Nya adalah ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dalam kalangan hamba-Nya adalah ulama. Jadi innama ni adalah torik qasar. Cara untuk kenal pasti qasar adalah ada innama. Yang kedua kita boleh baca inna fa innama yaksibuhu ala nafsi. Wa man yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsihi. Jadi fa innama yaksibuhu ala nafsihi. Jadi dalam ayat ni dia bentuk jawab syarat. Dia bentuk jawab syarat lah. Sebab isim syarat, jumlah syarat dia wa may yaksib isman. Ini jumlah syarat lah. Kalau jawab syarat fa innama yaksibu ala nafsi, tapi itu tak penting. Tapi asalkan kita dah jumpa torik qasar dia innama fa innama ni torik qasar dia. Yaksibu ala nafsihi. Yaksibu ala nafsihi ni maksur alaih tak silap. Jadi mayaksib isman ni dia akan jadi mayaksib isman ni dia jadi maksur, dia jadi maksur. Dan kemudian kita tahu innama yashtaril muhamid hur. Innama yashtaril muhamid hur. Innama ni turuk qasar. Yashtari muhamid hur. Hur ni maksur alaih. Jadi yashtaril muhamid itu adalah maksur. Hur maksur alaih. Innama turuk qasar. Dan sebagainya. Kita ada annama ala rasulilal balagul mubin. Annama adalah turuk qasar. Annama lah ala rasulilal balagul mubin. Ala rasulina dia jadi maksur alaih tapi dia takdim. Dia jadi takdim. Ala rasulina ni takdim. Takdim ni nanti antum boleh tahulah nanti. Dia mubtada, dia khabar muqaddam ala rasulillah, khabar muqaddam. Al-balagul mubin mubtada muakhar, dia jadi maksur, tapi dekat belakang. Maksud dia takhir. Dan seterusnya kita ada annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ada sesungguhnya kehidupan dunia adalah kesenangan dan lahu, lalailah, kelekaan semata-mata. Annama ni turuk qasar, hayatud dunya dia jadi maksur alaih dia takdim. La'ibun wa lahwun dia jadi maksur. Okey, kemudian kita masuk kepada ataf. Turuk yang ketiga adalah ataf dengan la, bal, lakin.
bal, ya, la bal lakin itu huruf ataf yang menjadi turuk qasar dalam qasar lah. Jadi antara contoh dia adalah kita ambil macam tadi lah. Akal tu aslan, ataupun kita ambil ni lah, al-ardu mutaharrikah la sabitah. Maksud dia bumi adalah bumi bergerak, mutaharrikah ni bergerak, la sabitah bukan pegun ataupun statik. Jadi la ni huruf la ni dia jadi huruf ataf, dia jadi ataf tapi bila dengan la. Macam kat atas tadi kita jumpa nafi, tapi dia syarat untuk jadi turuk qasar tu dia mesti ada nafi dan istisna. Tapi yang ni dia tak ada. Dalam contoh ni dia tak ada istisna, dia tak ada illa. Jadi dia sebut al-ardu mutaharrikah la sabitah. La di belakang tu dia sama macam qasar ta'yin lah, macam anda sebut tadi. Dia contoh Syauqi syairun la nasirun, itu contoh dia lah. Al-ardu mutaharrikah la sabitah, bumi itu bergerak tidak, bukannya pegun. Contoh lain, akal tu aslan la baslan, saya makan aslan ni tak ingatlah apa benda. Madu kot, mungkin madu kot. La baslan ni bawang, saya makan madu bukannya bawang. Labis tu khums la buzdan. Anda tak macam tak translate lagi yang ni dan sebagainya lah. Dia kalau ada la sahaja, kalau ada ataf billah sahaja tu, dia akan jadi qasar ta'yin lah. Kemudian kita tengok ada ataf bil ba dengan huruf ba. Mal ardu sabitah bal mutaharrikah. Tidaklah bumi itu pegun bahkan bergerak. Tidaklah bumi itu pegun bahkan bergerak. Jadi bila ada bal, dia jadi turuk qasar. Contoh untuk ataf bil lakin, al-mal fakhr bil man lakinna bil ain. Mal fakhr bil man lakinna bil ain. Maksur alaih selalunya, sekejap ya. Okey, maksur alaih selalunya kat belakang ke Ustaz? Maksur alaih selalunya di belakang. Untuk kes ada inama, ni dia betul. Ini nota. Okey, untuk Safiah sebut tadi, dalam kes inama ni maksur alaih dia kat depan, maksur kat belakang. Contoh innama yakhshallaha min ibadihi, yakhshallah min ibadihi tu dia akan jadi maksur alaih. Dia jadi maksur alaih. Maksur alaih ni dia kat depan. Dalam kes inama dan anama lah. Ulama pula kat belakang. Maksur dia kat belakang. Itu yang selain daripada tu, dia akan jadi maksur kat depan, maksur alaih belakang. Tapi kecuali untuk ni lah, taqdim haqqahu ta'khir. Taqdim haqqahu ta'khir ni kita nak dahulukan apa yang sepatutnya berada di kemudian. Kita nak dahulukan apa yang sepatutnya berada di kemudian. Yang ni maksud dia pun kat depan. Maksud dia kat depan, maksud alaih kat belakang. Yang ni dia sama macam yang lain kecuali indama anama saja. Indama anama sahaja maksud alaih kat depan. Maksud dia kat belakang. Itu saja. Takdim ni maksud dia kat depan, maksud alaih dia kat belakang. Betul Sudi Soleh. Ini nota saja. Kalau nak tengok buku teks mungkin anda boleh tunjuklah. Cuma macam tu pun tak boleh nak faham sangat kan. Anda pun tak sempat nak rujuk buku teks ni. Cuma anda dah bacalah sikit insyaAllah. Jadi kita guna saja buku nota. InsyaAllah dia semua tu ada saja. Kita nak keluarkan apa yang kita kena faham. Apa yang kita kena faham ni ada dalam nota insyaAllah. Kemudian kita masuk kepada turuk yang keempat adalah taqdim haqqahu ta'khir. Taqdim haqqahu ta'khir, iaitu mendahulukan apa yang sepatutnya berada kemudian. Contohnya dia ada pecahan lah. Taqdim haqqahu ta'khir ni ada taqdim khabar ala mubtada'. Taqdim khabar ala mubtada' ni maksud dia kita dahulukan khabar ke atas mubtada'.
Biasa antum belajar. Biasa antum belajar khabar ni kat belakang, mubtada kat depan. Contoh Muhammadun talibun. Muhammad seorang penuntut ilmu. Muhammad mubtada, talibun khabar. Tapi dia jadi lain. Kalau dalam kes qasar ni kita jadikan Muhammad ni kita terbalikkan. Kita terbalikkan dia punya ni lah. Kita akan takdimkan khabar, mendahulukan khabar daripada mubtada. Kita dahulukan khabar ke atas mubtada. Mubtada belakang. Iaitu khabar ni kalau antum kena tahu, khabar ni musnad. Khabar ni musnad. Sepatutnya khabar ni musnad. Kalau mubtada, musnad ilaih. Musnad ni yang disandar, yang disandarkan. Mubtada pula yang disandarkan kepadanya. Kalau contoh khabar, kalau contoh mubtada ni dia jadi musnad ilaih, yang disandarkan padanya. Jadi khabar ni dia bersandar lah. Dia bersandar kepada mubtada lah. Khabar ni bersandar kat mubtada. Jadi mubtada ni yang jadi mangsa, dia jadi yang disandarkan kepadanya. Yang disandarkan kepadanya. Mubtada, khabar ni dia jadi bersandar lah. Yang bersandar. Yang bersandar lah contoh dia. Okey, contoh dalam ayat taqdim khabar ala mubtada ni, wa ilayyal masir. Wa ilayyal masir, dan kepadakulah tempat pulang lah. Dan kepadakulah tempat pulang. Jadi ilayya ni sepatutnya asal ayat ni wal masiru ilayya. Wal masiru ilayya. Wal masiru ilayya ni, al masir tu adalah mubtada. Ilayya ni khabar. Jadi ayat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ni disebutkan ilayya dahulu di depan, kemudian al-masir di belakang. Ilayya ni khabar, khabar muqaddam. Kalau al-masiru mubtada muakhar. Nak kenal pasti al-masiru tu dia alam hukum dia marfu'. Alamat dia dhammah lah, dhammah zahirah ala akhirih. Jadi al-masiru tu mubtada. Wa ilayya ni sebab secara logik ni al-masiru ilayya, tempat pulang lah, tempat pulang kepadaku, tempat pulang kepadaku. Al-masiru ilayya. Huruf jar majrur ni dia mesti kat belakang biasanya, mesti jadi khabar. Okey, setakat ni ada apa-apa yang tak faham ke? Mungkin anda terlaju ke ataupun terlajak ke? Mungkin ada yang tak faham kan? Tapi insyaAllah anda akan buka balik lah lepas ni. Okey, kemudian kita masuk kepada takdim yang kedua, iaitu takdim musnad ilaih ala fi'il. Mendahulukan musnad ilaih ke atas fi'il, ke atas fi'il. Biasanya kita tahu kalau nak buat ayat ni fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Tapi kita nak takdimkan musnad ilaih ni. Musnad ilaih ni dia ada banyak lah. Musnad ilaih ni dia boleh jadi ayyakuna musnad ilaih ma'rifah wa musnad fi'lan musbitan. Okey, terjadinya musnad ilaih ni, musnad ilaih ni dia boleh jadi sama ada fa'il, boleh jadi sama ada fa'il ataupun boleh jadi sama ada maf'ulun bih. Ya, fi'il ni musnad ilaih dia biasanya maf'ulun bih lah. Biasanya maf'ulun bih, huruf jar boleh jadi maf'ulun ma'ah, maf'ul dan sebagainya lah. Kalau kita nak tahu musnad ilaih ni, dia boleh jadi maf'ulun bih lah dan sebagainya lah. Huruf jar boleh isim zaraf, boleh maf'ul ma'ah, maf'ul, ada banyak lah, ada banyak maf'ul. Jadi itu musnad ilaih tu dia mesti ma'rifah. Dia mesti ma'rifah, dia tak boleh nakirah. Contoh dia bal antum bihadiyatikum tafrahun. Bihadiyatikum, bal antum bihadiyatikum tafrahun. Jadi antum tu dia sepatutnya ayat, asal ayat dalam ayat Quran ni bal tafrahuna. Bal tafrahuna, sepatutnya fi'il kat depan. Fi'il memang mesti kat depan ayat lah. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih, dia mesti fi'il kat depan, mesti depan ayat, tapi dia letak fi'il kat belakang. Antum boleh nampak lah fi'il dia kat belakang. Tapi kat depan dia apa? Antum bihadiyatikum. Antum ni fa'il. Antum ni fa'il. Bihadiyatikum
dia jadi bihadiyatikum ni dia jadi huruf ja lah, huruf dan juga isim majrur. Huruf ja majrur. Tapi tafrahun. Okey, kita fokuskan kepada antum dan tafrahun. Bal tafrahuna antum. Asalnya bal tafrahuna antum. Bal tafrahuna antum. Tafrahun ni fa'il, antum ni fa'il tapi dia taukid lah. Bukan taukid. Taukid lah, taukid. Dia jadi taukid. Tafrahuna antum. Antum ni fa'il tapi dia jadi taukid. Taukid kepada tafrahun. Bihadiyatikum. Bihadiyatikum ni sepatutnya belakang lah. Tapi dia letakkan depan ni antum fa'il. Tafrahun belakang sekali. Bihadiyatikum ni dia dekat tengah-tengah lah dia letak. Tapi sepatutnya kat belakang lah. Jadi dia mentakdimkan, dia mendepankan huruf ja dan majrur. Dia depankan huruf ja dan majrur. Lepas tu fi'il dia kat belakang. Senang kata, kalau antum nak ingat betul-betul, senang kena ingat fi'il kat belakang. Fi'il kat belakang. Itu saja. Kalau nampak fi'il kat belakang ni, dia jadi ni lah. Taqdim musnad ilaih ala fi'il lah. Lepas tu dia jadi ma'rifah. Ma'rifah ni antum bihadiyatikum. Antum bihadiyatikum. Antum ni dhamir. Dhamir ni ma'rifah. Dhamir ma'rifah, fi'lan musbitan. Sebab dia bukan manfi. Dia tak ada penafian. Antum bihadiyatikum ni dia tak ada fi'lan musbitan. Tafrahuna ni dia bukan manfi. Contoh kita tengok yang kedua, ayyakunal musnad ilaih ma'rifah wal musnad fi'lan manfiyan. Okey, contoh fi'lan manfiyan. Fi'lan manfiyan, la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita tengok sini. Wallahu ya'lamu wa la ta'lamun. Asal ayat ni wa la ta'lamuna antum. La ta'lamuna ni dia jadi fi'lan manfiyan sebab dia ada nafi. Dia ada la. Dia ada la kat sini. Jadi bila kita sebut ada la, dia jadi fi'lan dia manfiyan. Lepas tu ma'rifah, musnad ilaih dia ma'rifah. Musnad ilaih ni antum lah. Musnad ilaih. Antum ni musnad ilaih. Jadi sebab dia ma'rifah, sebab dia dhamir. Bila kita sebut dhamir ni, dia salah satu mu'arrafat lah. Dia salah satu isim yang memakrifahkan, menjadikan ayat tu makrifah. Jadi itu yang kedua lah. Taqdim musnad ilaih ala fi'il yang kedua. Yang ketiga, ayyakuna al-musnad ilaih ma'rifah wal musnad fi'lan musbitan. Terjadinya musnad ilaih tu ma'rifah manfiyah. Ma'rifah manfiyah. Ma'rifah tapi dia manfi. Contoh ayat dia, ma'ana kultu. Asal ayat dia ma qultu ana. Sebab apa disebut ma'rifah manfiyan? Sebab disebut qultu ana, ma qultu ana. Sepatutnya ayat dia ma'rifah musnad ilaih ni ana lah. Ana ni musnad ilaih. Musnad ilaih ni fa'il. Ana ni dia nak memanfikan pada qultu. Qultu ni ada fa'il lah. Qultu ni dia ada fa'il dia dhamir mustatir takdiruhu ana. Dhamir mustatir takdiruhu ana. Sebab dia ada tu. Jadi qultu kalau qultu ni dia pecah, ada fa'il, dia boleh ada fa'il. Fa'il dia dhamir mustatir takdiruhu ana sebab ada huruf ta kat sini. Dia ada huruf ta. Jadi dia akan jadi ni lah. Dia nak menafikan ana. Musnad ilaih ni dhamir mustatir lah. Dhamir mustatir ni dia jadi manfi. Ma ana qultu. Musnad dia fi'lan musbitan. Fi'il dia musbit lah. Fi'il dia tak ada penafian. Kemudian kita masuk kepada taqdim ma'mul alal amil. Taqdim ma'mul ala amil, kita sebutkan kita nak mendahulukan maf'ul, nak mendahulukan ma'mul ke atas amil. Ma'mul ni kalau amil ni faktor lah. Kalau maksud dalam bahasa Arabnya, amil ni faktor, ma'mul ni hasil. Amil ni faktor, ma'mul ni hasil.
mendahulukan hasil ke atas faktor lah. Okey, ataupun makmul ni benda yang kita kena, benda yang terjadi daripada amil, benda yang terjadi daripada amil. Amil ni orang yang buat lah, sepatutnya orang yang buat ataupun faktor ataupun sebab lah, kita nak sebut sebab. Contoh dia, makmul ni maf'ulun bih, makmul ni maf'ulun bih, makmul maf'ulun bih ni fi'il pula ada amil. Kalau kita faham ada tiga, dalam setiap tiga ni, sekejap, semua yang tiga ada kat sini, 1, 2, 3 ni amil dia mesti fi'il, amil dia mesti fi'il, amil dia mesti fi'il. Jadi kita ingat makmul dia boleh jadi maf'ulun bih, maf'ulun bih, mendahulukan maf'ulun bih ke atas fi'il. Contoh dia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami sembah dan kepadamu lah kami meminta pertolongan, kami memohon pertolongan lah. Jadi maf'ulun bih ni asal ayat iyyaka na'budu ni, na'budu iyyaka, na'budu fi'il, na'budu fi'il dan fa'il pun ada. Iyyaka ada maf'ulun bih, iyyaka ni maf'ulun bih. Jadi kita depankan iyyaka daripada na'budu. Jadi dia jadi iyyaka na'budu. Jadi maf'ulun bih dia kat depan sekali. Jadi maf'ulun bih ni makmul lah kalau antum kena ingat. Kemudian kita sebut pada iyyaka nasta'in, dia sama juga. Iyyaka ni maf'ulun bih sepatutnya. Jadi nasta'in ni fi'il tambah fa'il. Tapi asal ayat dia wa nasta'inu iyyaka, wa nasta'inu iyyaka. Tapi kita takdimkan maf'ulun bih iyyaka kepada depan, itu saja. Kemudian masuk kepada takdim jar wa majrur ala fi'il, mendahulukan jar majrur ke atas fi'il, mendahulukan huruf jar dan majrur ke atas fi'il. Contoh dia, la ilallahi tuhsyarun, la ilallahi tuhsyarun. Asal ayat dia, kena ingat asal ayat dia, la tuhsyaruna ilallah, la tuhsyaruna ilallah. Dan dihimpunkan kepada Allah, la tuhsyarun, la tuhsyaruna ilallah, la tuhsyaruna ilallah. Jadi asal ayat ni la tuhsyaruna ilallah, tuhsyarun ni fi'il, ilallah ni, illa ni huruf jar, Allah ni al-majrur. Jadi kita ingatlah sedang sebut tuhsyarun ni fi'il mudhari' campur dengan fa'il, illa ni huruf jar, Allah ni majrur, isim majrur. Jadi dia jadilah takdim. Kita tu firman Allah dalam ni dia sebut la ilallahi tuhsyarun. La ni kalau antum nak tahu, la ni maksud dia la taukid, la taukid, lam taukid. La ni sungguh, maksud dia sungguh kamu akan dihimpunkan kepada Allah, kamu akan dihimpunkan kepada Allah. Jadi dia mentakdimkan ila, dia mentakdimkan ilallahi, ilallahi, ilallah ni jar majrur daripada fi'il. Jadi sepatutnya fi'il kat depan, dia letak belakang. Kemudian takdim zaraf ala fi'il, mendahulukan zaraf ke atas fi'il, mendahulukan isim zaraf ke atas fi'il. Contoh dia, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Asal ayat dia wa yuradduna ila asyaddil azab yaumal qiyamah. Wa yuradduna ni fi'il, yuraddun fi'il, ila asyaddil azab, ila asyaddil azab ni dia jadi huruf jar majrur lah, huruf jar majrur. Kemudian yaumal qiyamah, yaumal qiyamah ni dia jadi maf'ul, kita sebut maf'ul ma'ah, salah, maf'ulun fi, maf'ulun fi. Anda tak ingat sangatlah kot nahwu sorof ni. Jadi yauma ni dia isim zorof. Isim zorof ni dia mansub lah sebab dia sama ada maf'ulun ma'ah ke maf'ulun fi. Anda tak ingat. Dia jadi yauma ni mansub. Jadi yuradduna ni dia fa'il. Yuradduna ni asalnya kat depan tapi dia letak kat belakang. Wa yaumal qiyamati. Yaumal qiyamati ni dia sepatutnya kat belakang, tapi kita letak kat depan. Dia jadi yaumal qiyamah yuradduna ila asyaddil azab. Sepatutnya wa yuradduna
ila asyadil azab yaumil qiyamah. Jadi ila asyadil azab ni dia tak ada apa-apa lah, dia tak ada kesan apa-apa. Sebab kita nak letak kat belakang pun boleh, kat tengah pun boleh, kat depan tak boleh. Kalau kat depan dia jadi takdim jar majrur pula. Dia tak jadi takdim jar majrur pula. Kemudian ada satu penambahan, ada satu nota kaki lah, antum kena tahu. Nota kaki dia mauqi' maksur alaih ni ma'a taqdim. Kedudukan maksur alaih ni terletak pada yang taqdim. Kena ingat. Kedudukan maksur alaih ni dia mesti terletak pada yang taqdim lah. Maksur alaih kat depan. Maksudnya kat depan. Kalau maksur kat belakang. Contoh dia iyyaka na'budu. Jadi iyyaka ni dia maksur alaih. Maksur alaih. Iyyaka ni maksur alaih. Na'budu maksur. Iyyaka maksur alaih. Na'budu maksur. Jadi iyyaka ni maksud alif kat depan, na'budu maksud kat belakang. Jadi itu contoh dia lah, nota kaki lah. Mungkin anda salah sebut kot tadi. Dalam kes innama annama tu, satu lagi adalah kes taqdim, kes pendahuluan, kes mendahulukan. Yang tu maksud alif dia kat depan, kena ingat. Dia letak pada yang depan. Itulah untuk taqdim. Kemudian kita masuk kepada furuq al-farqu bainal adawatul qasri, iaitu perbezaan antara adawat-adawat qasar. Adawat-adawat ni turuklah tadi yang anda sebut. Antara yang pertama nafi dan istisna. Jadi nafi dan istisna ni kita nak kata penggunaan nafi dan istisna ni dia asal asal isti'maluhu an yakuna fima yajhaluhu al-mukhatib wa yankiruhu. Asal penggunaan dia adalah mukhatib, orang yang disebut tu dia tidak dikenali dan diragui, iaitu diingkarilah. Maksudnya kita sebutkan maksud dia asal kita gunakan nafi dan istisna ni, kita nak sebutkan mukhatib, orang yang kita sebut tu, contoh anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna ni dia tidak dikenali. Mukhatib ni betul lah, orang yang disebut tu dia tidak dikenali dan diingkari ataupun diragui. Maksudnya kita tak kenal. Kita sebut tak kenal dan dia diragui. Contoh dia in hadza illa asatirul awwalin. Tidaklah ini kecuali asatirul awwalin, kecuali golongan-golongan terdahulu. Jadi golongan-golongan terdahulu ni kita tak tahu, kita tak kenal. Ma huwa illa khalidun. Tidaklah dia kecuali Khalid. Huwa illa khalidun ni, huwa ni dia kecuali Khalid. Jadi kita sebut huwa ni nak menunjukkan kita tak kenal dan masih diragui sama ada dia Khalid ataupun tidak. Itu perbezaan dia lah antara maksud nafi dan istisna. Kemudian maksud al-qasar bi innama. Penggunaan innama ni kita nak sebutkan asal isti'maluha yakun, asal isti'maliha yakun fima ya'limuhu al-mukhatib wala yankiruhu. Asal penggunaan qasar innama ni kita nak sebut mukhatib ni, orang kita sebut ni dia diketahui, kita kenal dan kita tak ragui, kita tak syak, kita macam kita tidak mengingkari ataupun tak ragu-ragu dengan mukhatib lah. Maksudnya kita tak terfikir-fikir siapa mukhatib ni. Contoh dia innama huwa akhuka, sesungguhnya dia adalah abang kamu. Jadi dia ni, kita nak menunjukkan dia ni, kita tahu oh dia ni abang, dia ni abang kamu, dia ni abang kamu. Kita kenal dia dan kita tak ragu-ragu bahawa betul lah itu abang dia. Kemudian innama huwa sahibuka al-qadim, sesungguhnya dia adalah sahabat kamu yang lama, sahabat kamu yang lama. Kita nak menunjukkan kita kenal dan tak ragui dengan qasar innama lah. Kemudian qasar bi innama maziyah ala qasar bi aqaf. Qasar dengan innama dan yang menjadi kelebihan lah kepada qasar dengan aqaf. Jadi anda tak dapat sangat, mungkin sama ada dalam qasar innama tu, dalam innama tu dia ada huruf ataf ataupun contoh ataupun dia jadi innama tu jadi fa innama ke wa innama ke, itu mungkin anda tak tahulah, kena tanya baliklah asatizah. Jadi qasar dengan innama yang jadi kelebihan pada ataf dengan ataf ni, qasar dengan ataf ni antum kena ingatlah qasar dengan innama ni dia jadi kelebihan ataupun cenderung
cenderung kepada qasar ataf, qasar dengan ataf. Li'annaha tufidul isbat bi syai'in wa nafi min ghairihi daf'atan wahidah. Sebab innama itu menunjukkan isbat kepada sesuatu. Isbat ni kita nak tetapkan kepada sesuatu dan menunjukkan penafian kepada yang lain. Kita nak isbat ni kita nak pastikan dia bukan nafi. Innama ni kita nak sebutkan isbat, nak sebutkan syai'un yang pertama tu adalah isbat, syai'un kedua tu nafi. Nafi ni kepada perkara yang lain lah, untuk daf'atan wahidah, sebab kita nak pertahankan satu perkara sahaja. Maksudnya mungkin tak jelas sebab kita pun tak tahu contoh dia pun. Sebab dalam buku teks pun dia tak ada sebutkan. Anda pun cari macam tak lupa. InsyaAllah kita akan cuba terangkan baliklah lepas ni. Kemudian yang keempat, yang last kali untuk furuk baina adawat qasar adalah al-qasar bil nafi wal istithna wa innama wal ataf, iaitu qasar dengan nafi dan istisna. Qasar dengan nafi, istisna, innama dan ataf, itu untuk keseluruhan lah, keseluruhan maksud. Maksud dia dilalatuha alal qasar dan dilalatan wada'iyah. Dilalatuha ala qasar dilalatan wada'iyah ba'duha wadi'un lughah. Antum boleh rujuk dalam buku teks lah. Maksud dia menunjukkan, dia adalah bukti ataupun menunjukkan qasar itu adalah bukti yang kukuh, dan dilalatan wada'iyah, bukti yang kukuh, wada'anha wadi'un lughah, dengan bahasa yang kukuh, dengan bahasa yang tetap. Dia nak menunjukkan qasar tu adalah bukti yang kukuh dengan bahasa yang tetap. Maksudnya qasar ni tujuan utama dia adalah kita nak tetapkan bukti tu, kita nak bagi tahu itulah benda tu. Syai'un sani tu adalah itulah bukti dia. Contoh wa ma Muhammadun illa rasulun adalah bukti kepada Muhammad bahawa Muhammad adalah rasulun. Nak menegaskan bahawa itulah bukti. An-nafi wal istithna wa innama wa ataf. Kita gunakan inilah tariq adawat qasar lah. Kemudian tujuan qasar. Tujuan qasar ni, aghrad qasar ni tujuannya ada 4 yang kita kena tahu. Yang pertama adalah ijaz. Al-ijaz maksud dia sebagai ringkasan. Tujuan pertama adalah kita nak jadikan ringkasan untuk ayat. Contoh dia ma'ala rasuli illal balagh. Tidaklah ke atas rasul kecuali utusan. Tidaklah ke atas rasul itu kecuali utusan. Jadi ijaz ni maksudnya sebagai ringkasan sahaja. Kita nak ringkaskan, kita tak nak panjang-panjangkan ayat tu. Contoh ma'ala rasul illal balagh, itu sahaja. Kita tak nak panjang-panjangkan lagi. Ar-rasul tu dengan al-balagh tu mungkin kita akan tambah, kita akan buat panjang ayat lah. Mungkin kita akan buat ayat innama ar-rasulu khatimul anbiya wa huwal balagh li kulli ummah, contoh. Jadi kita nak ijazkan, kita nak ringkaskan sahaja dengan qasar. Qasar ni dia ada tariq dia lah, ma dengan illa. Ma ni nafi, illa ni istithna. Kemudian yang kedua adalah tamkinul kalam wa taqriruhu fi zihni as-sami. Iaitu maksud dia menguatkan kata-kata sehingga tersemat dalam ingatan pendengar. Kita nak menguatkan kata-kata tu sampai orang tu dah boleh ingat dah apa yang orang ni cakap daripada gunakan qasar. Contoh dia wamal mar'u illa kal hilal. Tidaklah seseorang itu kecuali seperti bulan sabit lah, hilal. Kecuali umpama bulan sabit. Jadi kita nak menguatkan kata-kata tu dan nak pastikan dia masuk dalam ingatan kita. Nak pastikan dia ingat dalam ingatan kita. Maksud, contoh dia kalau anda sebut wa ma Muhammadun illa rasul ataupun la ilaha illallah, antum mesti ingat la ilaha illallah. Dah teringat dalam ingatan bahawa Allah tu adalah Tuhan. Tiadalah Tuhan selain dia. Jadi kita nak qasarkan, bila kita guna qasar tu, kita nak sematkan dalam fikiran kita bahawa Allah tu saja Tuhan. Itu contoh dia lah. Yang ketiga, aghrad qasar dia adalah al-mubalaghah fil ma'na wa bi khassah fi qasar hakiki idai. Berlebihan dalam menyampaikan makna.
khususnya pada qasar hakiki iddiai, kita nak berlebihan dalam sampaikan makna, khususnya pada qasar hakiki iddiai lah, qasar dakwaan semata-mata. Contohnya wa mal mar'u illa al-asrani lisan wa ma'qulihi. Tidaklah seseorang itu kecuali seperti dua perkara. Asra ni macam benda penting lah. Asra ni dia benda kecil tapi dia menjadi penting lah. Asra ni juzuk kepada manusia. Manusia ni bahagian-bahagian dia nak sebutkan ada lisan, ada akal. Ada lisan, ada akal. Juzuk ataupun bahagian pada al-mar'u seseorang. Jadi dia nak berlebihan dalam makna. Dia nak sampaikan makna tu secara berlebihan. Bahawa dalam seseorang tu ada dua saja. Dia ada dua saja pecahan, iaitu lisan dan juga akal. Lisan, akal. Dia nak menunjukkan mubalarah pada makna. Berlebihan pada makna. Kemudian disebutkan yang keempat adalah ifadatul ta'rif. Ifadatul ta'rif dia adalah berfungsi sebagai sindiran. Berfungsi sebagai sindiran. Contoh dia, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Innama yatazakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang ingat hanyalah orang-orang yang cerdik. Sesungguhnya orang yang ingat hanyalah orang yang cerdik. Jadi dia nak menyindir orang yang tidak cerdik lah. Contoh dia orang jahil, contoh dia orang munafikin dan sebagainya lah. Tujuan dia adalah sebagai sindiran. Kita nak sindir kepada orang-orang tertentu. Itu maksud aurat qasar yang keempat. Okey. Setakat ni mungkin antum ada soalan, boleh tanya Ana lah. Ada apa-apa soalan ke sebelum kita masuk kepada tajuk ijaz? Mungkin dah lambat dah kot. Kalau ada soalan, boleh nyatakan dalam chat box. Kalau tak ada, anda teruskan. Okey. Okey, jadi kita masuk pula kepada tajuk seterusnya yang kita janjikan hari ini, iaitu al-ijaz. Al-ijaz. Ijaz ni apa? Al-ijaz ni ringkasan. Ringkasan. Mudah kata maksud dia ringkasan lah. Jadi antum kena tahu ringkasan tu macam mana kan. Contoh dia Ana bagi dalam ayat ni, contoh dia ada dua perbualan lah. Fatimah sebut saya nak pergi ke Zainab. Zainab kata baik saya tunggu je. Tapi dalam ayat ni dia ada qasar. Dia ada ijaz. Ada yang nak bagi tahu ke mana ijaz dia, ringkasan untuk ayat yang Fatimah dengan Zainab guna? Ada ke yang nak bagi tahu? Okey, kalau macam tak ada orang nak tahu, yang tak tahu mungkin anda bagi tahulah. Saya nak ni asal dia hendak. Tak tahu. Jadi asal dia hendak, tapi kita pendekkan, kita ijazkan kepada nak. Jab ni asal dia sekejap, tapi kita pendekkan dia jadi jab. Itu dalam balaghah Melayu lah. Tunggu je ni, dia asalnya sahaja lah. Saya tunggu sahaja. Tapi dia pendekkan dia jadi saya tunggu je. Itu adalah balaghah Melayu yang kita selalu gunakan. Itu antara ijaz lah, ijaz Melayu. Tapi ijaz bahasa Arab ni pun konsep dia sama. Ijaz bahasa Arab ni kita tahulah konsep dia sama. Okey, kita masuk kepada lughah untuk kita tahu lebih dalam tentang ijaz. Lughah dia adalah dari segi bahasa dia ikhtisarul kalam wa taqlil al-fadhihi, iaitu kata-kata yang sedikit, kata-kata yang ringkas dan lafaz yang sedikit. Kata-kata yang ringkas dan lafaz yang sedikit. Itu dari segi lughah. Dari segi istilah, ghardu ni ain ni salah. Ain ni sepatutnya wing. Wa ghardul ma'anil kathirah bi alfaz qalilah ma'al ibadah wal ifsah wa wafi'uha bi ma'nal murad. Ta'rif ijaz dari segi istilah, iaitu kita nak mendatangkan makna yang banyak pada lafaz yang sedikit dengan penerangan dan pengemukaan. Mungkin antum tak faham sangat kan. Wardul ma'anil kasirah fi alfaz qalilah, mendatangkan makna yang banyak pada lafaz yang sedikit.
ma'a ibanah wal ifsah, dengan penerangan dan pengemukaan. Pengemukaan ni maksud dia kita nak kemukakan sesuatu kalimah, nak kemukakan suatu kalam. Suatu kalam tu kita nak kemukakan dan kita nak jelaskan sesuatu kalam tu wa wafi'uha bima'nal murad, serta kita nak patuh ataupun mematuhi makna yang disampaikan. Maksud ijaz ni mudah kata dia ringkasan lah. Jadi maksud ringkasan ni kita nak datangkan. Contoh Ana bagi tahu. Asal ayat tu dia ada banyak. Dia ada lafaz dia banyak tapi kita sikitkan lafaz, dia jadi lafaz yang sedikit. Dia jadi lafaz dia sedikit. Tapi makna untuk untuk lafaz tu dia banyak. Lafaz tu nampak je sikit. Boleh jadi dua kalimah pun dah boleh jadi ijaz, contoh. Ataupun 3 kalimah lah. Al-hayatud dunya la'ibun, lahwun wa la'ib. Hayatud dunya lahwun, contoh dia. Hayatud dunya lahwun. Dia ada 3 kalimah tapi makna ni banyak. Makna ni boleh jadi banyak. Dia akan jadi banyak lah. Kita akan faham maksud hayatud dunya lahwun, contoh dia. Jadi dia nak bagi tahu, dia nak datangkan makna yang banyak pada lafaz yang sedikit dengan penerangan dan pengembukaan, serta kita nak patuh kepada makna yang disampaikan. Maksudnya kita nak straight to the forward. Kita nak straight to the forward makna yang hendak disampaikan. Maksudnya kalau makna dia kata A, kita sebut A lah. Maksudnya kalau lafaz tu sebut A, makna dia pun jadi A lah. Walaupun lafaz dia ada A, B, C, D, E, tapi makna dia mesti A. Dia akan jadi A ataupun satu sahaja tujuan. Dan dia bersepakat lah. Okey. Ataupun istilah ada takrif yang lain dari segi istilah, iaitu huwa indirajul ma'ani al-mutakasirah tahta al-lafaz al-qalil al-wafi, iaitu kita nak memasukkan makna yang pelbagai, indiraj ma'ani al-mutakasirah, makna yang pelbagai, tahta al-lafaz al-qalil, di bawah lafaz yang sedikit, al-wafi, yang melengkapi, yang lengkap. Dia maksudnya lafaz tu sikit, makna dia jadi banyak. Lafaz ni mungkin jadi 3 perkataan ke. Lafaz tu sikit tapi makna dia jadi banyak. Tapi dia saling melengkapi dan dia tuju kepada makna yang sama. Tujuan dia, makna dia sama kepada lafaz. Maksudnya contoh kalau Ana sebut, kalau kita tengok pada contoh lah, kita tengok pada contoh, walakum fil qisasi hayatun, dan bagi kamu kisos itu ada kehidupan. Bagi kamu pada kisos itu ada kehidupan. Jadi makna untuk ayat ni lafaz dia sikit. Tapi makna dia jadi banyak. Makna dia boleh jadi banyak lah. Kita akan faham lebih banyak lah maksudnya. Contoh, ulaika lahumul aman. Kamulah, ya, ulaika, itulah mereka itulah orang-orang yang aman. Mereka itulah bagi mereka aman, keamanan. Jadi keamanan ni kita boleh takrifkan, makna dia boleh jadi syurga ke, boleh jadi kebahagiaan ke, boleh jadi pahala ke, ganjaran ke dan sebagainya lah. Itu maksud makna dia lah. Maksud dia tu indiraj ma'anil mutakasirah tahta lafaz al-qalil al-wafi. Okey. Mungkin ijaz ni senang je, insyaAllah. Ijaz ni senang. Kemudian kita masuk kepada anwa' ijaz. Anwa' ijaz ni jenis-jenis ijaz lah. Jenis-jenis ijaz ni dia ada 2. Jenis-jenis ijaz ni dia ada 2. Satu ijaz qasar. Dia ada 2. Satu ijaz qasar, kisar. Satu ijaz kisar, satu lagi ijaz hazaf. Satu ijaz kisar iaitu ijaz ringkasan. Yang kedua adalah ijaz hazaf. Kita hazafkan lafaz, kita hazafkan beberapa lafaz lah. Kemudian ijaz kisar. Ijaz kisar ni maksud dia, dari segi ta'rif dia, ijaz kisar ni adalah huwa an tadhammana ibaratil qalilah, huwa an tadhammana ibaratul qalilah duna ayyakuna fi tarkibiha lafaz mahdzuf.
iaitu kita nak letakkan ibarat ataupun penyataan yang sedikit tanpa berlaku hazaf pada lafaz yang banyak. Maksudnya kita nak letakkan lafaz tu sikit je. Nak letakkan lafaz tu sedikit tapi tak berlaku hazaf. Kita tak hazaf pun lafaz tu. Cuma kita guna perkataan tu sikit je. Cuma dia tak berlaku hazaf. Itu saja. Kisah. Kisah ni dia takkan berlaku hazaf lah maksudnya. Tapi kita gunakan lafaz yang sedikit. Tapi tujuan makna dia banyak. Makna dia jadi banyak. Ataupun dari segi ta'arif yang lain yang antum boleh hafal, antu addiya al-ma'anil kathirah bi'abarati qasirah min ghairi hazaf, iaitu meletakkan makna yang pelbagai dengan penyataan ataupun ibarah ataupun ayat tu dengan ayat yang ringkas tanpa hazaf. Maksudnya kita nak letakkan makna tu dia banyak. Kita nak letakkan makna tu banyak. Tapi dengan ibarah ataupun ayat tu dia kecil je. Ayat tu kecil tapi letakkan makna yang pelbagai. Tapi tanpa hazaf. Kita tak hazaf. Tak letak hazaf. Ya, maksudnya kita tak akan buang lah lafaz-lafaz tu. Tapi kita gunakan lafaz tu sikit je. Tapi dia sampai makna tanpa hazaf. Ingat tanpa hazaf kisah. Contoh dia mawaqi'. Mawaqi'. Ijaz qasar ni kedudukan ijaz kisah. Kedudukan ijaz kisah ni dia ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada Qaulus Sahabah, ada Hikam, Asy'arul Arab, ada Amsal, Wasaya, Nasaih, Ajwabah, Tauqi'an. Al-Quran ni Al-Quran lah. Contoh dia qala Allah Ta'ala walakum fil qisasi hayatun. Dan bagi kamu pada kisos itu ada kehidupan. Bagi kamu dalam kisos tu ada kehidupan. Dia tak hazafkan pun. Dia tak hazafkan pun sesuatu daripada ayat tu. Cuma dia nak kita gunakan ijaz. Kita gunakan ringkasan tu sikit je lafaz. Bila mana kita sebut bagi kamu kisos tu ada kehidupan, hayatun tu dia ada makna yang tersirat. Hayatun tu mungkin boleh jadi keadilan, boleh jadi kebahagiaan, as-sa'adah, ataupun boleh jadi hayatun tu boleh jadi apa yang kita ikut perintah Allah tu kita akan selamatlah, as-salamah ke, al-adlu ke, al-qisqi ke dan sebagainya lah. Maksudnya lakum fil qisasi hayatun. Kemudian contoh lain ulaika lahumul aman tu ada dah beritahu dah. Contoh lain ala lahul khalqu wal amru, tidaklah bagi dia adalah penciptaan dan perintah. Tidaklah bagi dia adalah ciptaan dan perintah, iaitu Allah lah. Bagi Allah tu adalah ciptaan, penciptaan ni kekuasaan Allah untuk menciptalah, dan amar, kekuasaan Allah untuk memerintah. Jadi dia tak hazafkan pun sesuatu. Tak ada pun hazaf dalam ayat ni. Jadi, tapi dia gunakan qasar, dia gunakan ijaz qisar. Dia lain, ijaz qisar ni dia bukan qasar macam tadi lah. Sebab ijaz qisar ni dia tak ada pun turut qasar yang kita tahu. Tapi ijaz qisar ni maksudnya memang tak ada pun. Memang tak ada pun kita hazafkan, kita buang, tak ada pun kita buang kalimah. Contoh alalahu khalqu wal amru, kita buang al-khalqu tu, ciptaan tu memang makna tu ciptaan lah, ciptaan umum, secara umumnya ciptaan. Kalau kita sebut ijaz hazaf ni boleh jadi al-khalqu tu ciptaan kepada langit, al-ardu wal asma ada nas, ada jin dan sebagainya lah. Tapi kita tak letakkan, maksudnya dia nak maksudkan tu general, umum. Al-khalqu tu dah bagi tahu general, umum. Dah bagi tahu dah ciptaan tu umum. Dia tak ada pun kita nak hazafkan pada as-samawat ke, pada al-ardu ke, kepada asyamsu ke, al-qamar ke dan sebagainya lah. Al-khalqu tu dia umum. Al-amar pula pun umum. Amar ni pula umum. Perintah lah. Perintah ni dia, syariat ni ada banyak. Syariat ni perintah dia ada, kita sebut tentang syariat untuk solat ke, untuk kita menunaikan zakat ke, menunaikan puasa ke dan sebagainya. Al-amar ataupun amar ni perintah lah secara umum. Kalau lakum fil qisasi hayatun tu umum, kehidupan tu umum. Dia tak ada pun ada ayat-ayat yang kita hazafkan.
Okey, itu untuk Quran lah. Kalau as-sunnah, ni kata-kata Nabi lah, contoh dia hadis Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Contoh dia kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah dia beristiqamah. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian hendaklah kemudian dia kena kata hendaklah kamu beristiqamah. Hendaklah kamu beristiqamah. Jadi ayat tu secara general memang dah ringkas dan dia dah ijaz tanpa kita hazafkan. Istaqim ni kita kata beristiqamah tu dia tak ada pun istiqamah kepada kita tak perlu pun istiqamah dalam ibadah ke dalam contoh dalam ibadah tu memang dah umum. Istiqamah tu memang dah umum. Maksudnya memang dah umum. Amantu billah memang dah umum. Aku beriman kepada Allah, dia tak ada pun nak kaitkan, nak tambah-tambah lagi kalimah amantu billah. Boleh jadi amantu billah ni bila kita kata umum, dalam umum tu boleh jadi ada beriman dengan rukun iman ke, beriman dengan malaikat ke, dengan kitab-kitab ke, dengan rasul ke. Nak sebut umumnya beriman kepada Allah. Itu saja. Ijaz qasar. Ijaz qisar. Kemudian qaul sahabah, kata-kata para sahabat alaihi salatu wassalam. Radhiyallahu anhum. Contoh dia qaul Ali bin Abi Talib. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, disebut samaratut tafriq an-nadamah. Buah kepada kecelakaan adalah penyesalan. Buah kepada kecelakaan samaratut tafriq an-nadamah. Buah kepada kecelakaan adalah an-nadamah ni an-nadamah apa yang anda sebut? An-nadamah ni penyesalan. Jadi ayat tu dah menunjukkan general ataupun umum, dah menunjukkan umum bahawa ayat tu dia tak ada pun kaitan dengan yang lain. Dia mungkin tak akan ada hazaf lah. Kita tak letakkan hazaf. Kemudian hikam, kata-kata hikmah, yadullah ala ma'a jama'ah. Tangan Allah ke atas jamaah. Tangan Allah bersama jemaah. Jemaah ni kita tak perlu pun tambah-tambah. Kalau tambah pun dia akan jadi badal. Al-jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Al-jamaah ni dia umum lah. Umum dan dia dah khususkan. Al-jamaah ni dah khususkan. Dia dah khususkan jemaah ni ahlus sunnah wal jamaah. Itu je. Yadullah ni kita ijazkan, dia menggunakan istilah yadullah, tangan Allah, tapi menunjukkan kekuasaan. Allah ke atas bersama para jemaah. Jemaah ni ahli sunnah wal jamaah. Jadi dia tak ada pun hazaf-hazaf ataupun tak ada pun kita nak letakkan al-jamaah tu al-jamaah min ahli sunnah wal jamaah atau syi'i. Dia tak ada pun, dia tak ada kaitan. Dia tak letakkan penambahan. Tak ada tak pun penambahan. Al-jamaah tu al-jamaah ni. Kita ni al-jamaah. Kita ni walaupun ahli sunnah wal jamaah, tapi nak letakkan kita ni al-jamaah, satu jemaah. Yadullah ni maksudnya kekuasaan. Dia tak ada pun nak sebut, dia tak ada pun hazaf. Dia tak ada pun bukti yang menunjukkan ayat tu ada hazaf. Tak ada pun. Jadi dia yadullah tu yadullah lah. Maksudnya kekuasaan Allah. Tangan Allah ni kekuasaan Allah lah. Kalau kita takwilkan. Kemudian masuk pada asy'ar Arab, ada syair-syair Arab, ada amsal, perumpamaan, al-wasaya, wasiat-wasiat, ada nasaih, nasihat, al-ajwabah, balasan ataupun message, reply lah maksud dia. Message, kemudian at-tauqi'at, peringatan. Jadi setakat tu kita masuk, kita dah habis pada ijaz qisar. Setakat ni lah. Mungkin sesi ni kita akan masuk pada sesi akan datang, kita akan masuk pada ijaz hazaf pula. Ijaz hazaf ni macam Ana sebut lah. Dia beza dengan ijaz qisar. Okey, itu sahaja kot daripada Ana. Sebelum Ana tutup kita punya sesi pada kali ni, ada apa-apa pertanyaan ataupun soalan? Mungkin ada yang nak tambah ilmu lagi ke? Nak minta macam Ana nak terangkan sikit ke? Ada ke? InsyaAllah Ana buka. Ustaz, Ya saya. adakah ijaz qazaf tu dengan
Ijaz, apa tu lagi? Ijaz hazaf, Ijaz Hazam dan satu lagi tu. ijaz kisar. Dia nak tunjukkan makna, ada yang makna yang dibagi sikit tapi maksud dia penuh, dengan satu lagi tu beza dia makna sikit dan maksud pun sikit macam tu. Gitu Maksud dia dua-dua tu sama ke? Macam tu? Dia macam nak tunjuk perbezaan je. Oh, nak tahu perbezaan? Macam tu ke? Okey, nak tahu perbezaan dia, kalau nak tahu persamaan dia, ijaz kisar ni, ijaz kisar dengan ijaz hazaf ni persamaan dia tengok pada ni lah, istilah lah. Kita nak bagi tahu, kita guna lafaz sedikit tapi makna dia banyak. Lafaz sikit, makna banyak. Lafaz contoh satu butir je, dia boleh pecah kepada banyak makna. Tapi perbezaan dia, ijaz kisar dengan ijaz hazaf ni, ijaz kisar ni macam nak sebut, dia tak ada hazaf. Maksudnya kalau kita sebut lafaz tu dia dah umum, dia tak ada dah bukti yang menunjukkan dia dah kena hazaf. Kalau hazaf ni contohlah, hazaf ni ana bagi contohlah. Hazaf ni ana masuk sikit. Okey. Contoh dia ni, walam aku bariyah. Aku ni, walam aku bariyah ni, aku ni asalnya akun, asalnya akun. Aku menjadi, akun, tidaklah aku menjadi, tapi dia hazaf, dia jadi hazaf kat sini. Inilah hazaf maksud dia. Ijaz hazaf ni, inilah ringkasan. Dia lafaz dia sikit, lam aku bariyah, lafaz sikit, makna ni boleh jadi banyak, tapi dia hazaf, dia ada bukti yang ada kena hazaf. Ada bukti yang menunjukkan dia kena hazaf. Contoh dia, kat sini akun bariyah, tapi dia hazafkan nun. Dia hazafkan satu huruf. Jadi beza dengan qasar ni, dia memang tak ada hazaf pun. Kalau qisar ni tak ada hazaf pun. Contoh dia, walaupun fil qisasi hayatun, hayatun tu hayatun lah. Dia tak ada bukti pun yang kita nak kata dia pernah kena hazaf. Contoh lain untuk hazaf ni, boleh masuk, okey. Contoh lain, kita masuk, okey ni. Waqalat ajuzun aqim, dan dia, iaitu isteri Nabi Ibrahim alaihissalam, dia sebut, isteri dia sebut, waqalat ajuzun aqim, dia seorang tua dan mandul. Tapi asal ayat dia ada ana, waqalat ana ajuzun aqim, waqalat ana ajuzun aqim. Tapi dia dalam ayat ni, ayat yang dah ijaz ni, dia ada hazaf. Kita nampak dia ada hazaf. Sebab apa hazaf? Sebab kita boleh nampak secara memang dah jelas bahawa sepatutnya isteri Nabi Ibrahim ni, dia patutnya dah sebut dah ajuzun aqim ni, mesti dia sebut ana ajuzun aqim, aku seorang tua dan mandul. Tapi dia hazafkan ana. Jadi itu bukti untuk kita boleh katakan ijaz hazaf ni ada bukti yang dia kena, kita nampak something yang dia dah kena hazaf. Tapi macam qasar, dia tak ada pun kena hazaf. Cuma dia dipendekkan ayat. Dia dipendekkan ayat dengan lafaz yang sikit. Tapi yang ayat ni, ayat yang ijaz hazaf ni, kita katakan sebab apa dia ijaz? Sebab dia kena hazaf. Sebab apa kena ijaz? Sebab kita nampak dia ada kena hazaf kat sini. Itu maksudnya. Okey, Zat. Terima kasih, Zat. Sama-sama Luqman, insyaAllah. Ada soalan lain ke sebelum kita nak tutup, ataupun nak tambah sikit pun boleh, insyaAllah. InsyaAllah tahun sesi depan kita akan masuk ijaz hazaf. Mungkin kita boleh compare lah beza ijaz qasar dengan hazaf. Setakat ni, kalau tak ada soalan boleh sebut ke? Tak ada soalan ataupun tiada ke? Dalam chat box ke? Tak ada. Sabrina kata tak ada. Aminah kata tak ada. Okeylah kot. Kalau tak ada, Ana dah open dah daripada tadi. Fatin kata tak ada. InsyaAllah kita tutuplah kita punya majlis ilmu pada malam ni dengan
tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Afwan. Jazakumullah khair. Terima kasih semua. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.